Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا وفتح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang bahagia dan mulia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi dan juga hajat ukhrawi. Abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat dirahmati Allah, kita masih lagi dalam membicarakan tentang tugas ataupun perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan kepada para malaikat untuk melaksanakan tugas yang telah diwajibkan, ditentukan oleh Allah kepada mereka. Dan di antaranya kita tengok tugas malaikat dalam alam dunia yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia. Di antaranya ialah yang pertama, malaikat-malaikat bergilir-gilir mengawasi manusia dalam alam dunia ini. Dan mereka berkumpul, iaitulah bertemu di waktu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون." رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Malaikat-malaikat yang bertugas malam bergilir-gilir dengan malaikat-malaikat yang bertugas siang, itulah mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia. Dan malaikat-malaikat itu berkumpul atau bertemu di waktu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama-sama kamu itu. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, dan ia adalah lebih mengetahui tentang keadaan dan perbuatan hamba-hambanya itu. Allah berfirman, "Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka?" Malaikat-malaikat itu menjawab, kami tinggalkan mereka itu di waktu mereka sedang sembahyang, dan ketika kami datang mereka juga sedang sembahyang. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pada kita bahawasanya suratan amalan dan catatan amalan kita setiap hari dibawa naik bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di waktu pagi dan waktu petang. Malaikat yang turun di waktu asar, dia akan naik pula bertemu Allah di waktu subuh esok.
Malaikat yang turun di waktu subuh, dia akan naik bertemu Allah, bawa amalan kita, bawa suratan amalan kita, laporan kita. Semayang kita, ibadah kita, zikir kita, silaturahim kita, semua benda yang kita buat antara subuh ke asar dicatat oleh malaikat, dan catatan tu dibawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayang tengok, abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat dirahmati Allah. Cuba kita bayang tengok. Na'udzubillah min dzalik. Sekiranya catatan yang dibawa bertemu Allah, dibentangkan di hadapan Allah, tiba-tiba catatan yang menunjukkan kata hamba itu tadi derhaka kepada Allah. Kita bayang macam mana? Sedangkan Allah bagi hamba tu makan, minum, pakaian, bagi segala-galanya, tiba-tiba sanggup dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup dia meninggalkan sembahyang, sanggup dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang bagaimana keadaan malaikat yang bawa catatan amalan tersebut. Kalau kita bagi contoh kehidupan duniawi inilah contoh. Dan Allah Maha Suci daripada contoh yang saya nak sebut ni. Orang bawa laporan yang tak baik berkaitan dengan kita kepada bos kita. Kita bekerja di satu tempat dan mungkin ada salah laku yang dibuat, lalu benda tu direkod, dan rekod tu dibawa, dibentangkan, ditunjukkan pada bos kita. Bagaimana keadaan kita nak berhadapan dengan bos kita? Walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala Maha Suci. Saya bagi contoh ni untuk kita lebih nampak, supaya kita tidak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita tidak melanggar perintah Allah. Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh kita mengabdikan diri kepada Allah, kita buat. Kerana apa? Kerana Allah menyediakan segala-galanya. Allah minta pada kita sikit je, kita minta kepada Allah berkandak-kandak. Betul tak? Macam-macam kita minta kepada Allah. Allah perintah kita sikit je, semayang 5 waktu semalam, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, jaga hubungan silaturahim, ikut benda yang Allah Ta'ala suruh, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Mana benda yang sedikit je yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah dan suruh kita. Tapi apa yang kita minta kepada Allah, Masya Allah, berkandak-kandak. Walaupun sedikit amalan yang Allah Ta'ala perintah kita, Allah tetap layan kita, Allah tetap bagi benda yang kita minta. Kenapa? Kerana ini adalah rahmah, limpah kurnia serta belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Hatta kalau kita tengok orang bukan Islam pun Allah bagi. Kerana dunia ni tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia tak ada apa, tak ada nilaian di sisi Allah. Bagi orang beriman, dunia ni adalah sebagai batu loncatan untuk kesenangan dia di akhirat nanti. Dunia bukan matlamat, tapi dunia adalah wasilah. Maka sebab itulah apa jua benda yang kita buat, Allah suruh kita bayangkan akhirat kita. Allah suruh kita ingatkan akhirat kita. Karena tempat perhentian kita yang terakhir ialah akhirat. Dunia ni hanya tempat kita lalu, tempat kita singgah sementara waktu. Seperti mana yang Nabi SAW sebut, dunia ni adalah tempat kita singgah, tempat yang kita berhenti untuk menyediakan bekalan sementara masa masih ada. Tapi garisan penamat kita ialah akhirat. Maka sebab itulah orang yang beriman, dia jadikan semua dunia yang dia miliki, wang ringgit dia, pangkat dia, jawatan dia, kesihatan dia, akal fikiran dia yang waras, apa jua benda nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia guna untuk akhirat dia. Kerana itulah kebahagiaan yang sebenarnya yang akan diperolehi oleh orang beriman. Ini perbezaan kita dengan orang bukan Islam. So orang bukan Islam meletakkan dunia sebagai matlamat.
Tapi kita orang Islam, dunia adalah sebagai wasilah, sebagai tangga, sebagai batu loncatan untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Jadi malaikat datang dalam keadaan kita mengabdikan diri kepada Allah, dan ketika malaikat naik bawa laporan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa gembira dan bahagianya kita ketika catatan amalan kita dibawa dalam keadaan kita dipatuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman agar Allah menerima taubat mereka dan mengampunkan dosanya dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Masya Allah, malaikat tolong berdoa untuk orang beriman. Untung kita jadi orang beriman ni. Untung sebenarnya. Maka sebab itulah kita kena rasa bangga kerana kita dipilih oleh Allah menjadi seorang Muslim. Dan sifat perasaan bangga menjadi seorang Muslim ni mesti kita tanamkan juga dalam hati anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka rasa bangga kerana mereka lahir sebagai seorang Muslim. Ini penting. Jangan kita hanya menanamkan keinginan duniawi saja dalam hati anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kerana duniawi ini dia akan datang. Tapi keyakinan terhadap akhirat perlu kita tanam, perlu kita didik, perlu kita latih anak-anak kita. Zaman sekarang ni zaman dunia tanpa sempadan. Anak-anak boleh akses, boleh tengok apa yang dia nak dalam internet. Dalam internet ada benda yang baik, ada benda yang tak baik, ada benda yang betul, ada benda yang tak betul, ada benda yang sahih, ada benda yang sesat. Kalau kita tak didik, tak tanam dari awal lagi, dibimbangi, ditakuti, maka tak rasa apa terhadap Islam yang mereka ada. Maka tak rasa bangga dengan Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para pejuang-pejuang Islam sebelum ini berkorban, bersusah payah untuk menyampaikan Islam kepada kita. Betapa sukarnya mereka memperjuangkan Islam, sehingga Islam sampai ke tempat kita, sampai ke negara kita. Allah Ta'ala hadiahkan, pilih kita orang Melayu jadi orang Muslim. Kalau kita baca sejarah, orang Melayu ni dulu agama Hindu. Orang Melayu ni sejarahnya beragama Hindu. Kita baca dalam sejarah zaman para miswara, apa semua kan. Syukur kita, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita, selamatkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau tidak, duk sembah batu, sembah lembu, sembah apa lah, na'udzubillah. Maka perasaan bangga, seronok, bertuah ini kita kena tanam juga dalam hati anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau tidak, maka akan tenggelam dengan kehidupan duniawi sahaja, tak tahu apa benda. Dia pada asal dia lahir sebagai seorang Muslim, betul tak tahu apa. Maka sebab itulah ibu bapa bertanggungjawab untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Ini tanggungjawab ibu bapa, jangan pandang remeh-temeh. Sebab kadang-kadang ada di kalangan ibu bapa yang sanggup habis duit untuk urusan lain, tapi untuk urusan agama tak berapa nak ambil berat. Ni ada juga di kalangan ibu bapa yang macam ni. Mudah-mudahan kita tak masuk di kalangan ibu bapa yang macam tu. Biar kita habis duit tak apa, asalkan anak-anak kita ada pengetahuan agama. Anak-anak kita boleh berpegang teguh dengan agama. Apa gunanya dia berjaya di sudut duniawi tetapi fail di sudut ukhrawi. Sembahyang dah, baca Quran pun tak pandai, nak berzikir berselawat pun tak ada masa. Adakah generasi ini yang kita nak? Kalau betul-betul kita nak negara kita ni selamat, kita bagi pendidikan Islam kepada anak-anak kita. Hanya dengan Islam saja negara kita boleh selamat. Kalau sekadar dengan pencapaian duniawi, agama lintang bukang tak tahu ke mana, wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Jadi para malaikat berdoa minta supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat untuk orang beriman. Seperti yang firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim." Surah Al-Mu'min ayat 7 hingga 9. Surah Al-Mu'min ni dia ada satu nama lagi, ialah surah Ghafir. Surah Ghafir. Ada dua nama, surah Mukmin atau surah Ghafir. Sebab dalam Quran kadang-kadang dia tak tulis surah Mukmin, dia tulis surah Ghafir. Nanti keliru pula, cari-cari tak jumpa mana dia ni. Malaikat-malaikat memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa dan merayu, "Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan-Mu." Minta Allah Ta'ala terima taubat orang yang bertaubat. Minta Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang memohon pengampunan kepada Allah. Sebab itulah kita kena selalu memohon pengampunan kepada Allah. Sebab kita ni selalu buat dosa, selalu buat salah. Mohon pengampunan kerana Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malaikat pula tambah pula tolong doa bagi pihak kita. Dan peliharakanlah mereka daripada azab neraka. Masya Allah, malaikat doa untuk kita supaya Allah Ta'ala lindungi kita, jauhi kita dari azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata bertuah kita menjadi seorang Muslim, bertuah kita menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman. Dan kurniaan ini tidak ada kepada orang yang tak beriman. Kurniaan ini tidak ada kepada orang yang bukan Islam. Maka sebab itulah jangan kita terpesona dengan kesenangan dan kemewahan yang Allah Ta'ala bagikan kepada orang bukan Islam. Kerana kemewahan dan kesenangan yang sebenarnya ialah di akhirat. Kemewahan dan kesenangan di dunia ni kita akan tinggal suatu hari nanti. Kita akan tinggal. Kita, jawatan kita, pangkat kita, wang ringgit kita, semua kita akan tinggal. Yang akan bersama dengan kita apa yang telah kita hantar ke sana. Benda yang kita tinggal ni, kalau anak-anak yang kita didik tu anak-anak yang soleh, anak-anak yang salihah, insya-Allah maka akan buat kebajikan untuk kita. Menggunakan harta benda yang kita tinggal kepada mereka, maka guna harta tersebut untuk buat kebajikan kepada kita. Kalau kita dapat anak yang na'udzubillah, dapat peraih harta kita, betul ruyuk, sengap, tak tahu ke mana. Nak pula, na'udzubillah, dulu masa kita hidup, kita tak ambil berat tentang urusan agama anak-anak kita, na'udzubillah. Maka buat maksiat, maka buat dosa, dibimbangi. Kita juga akan mendapat tempiah-tempiah daripada kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh mereka. Kerana ketika di dunia dulu kita tak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang mak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang penjaga. Maka sebab itulah benda-benda ni kita kena ambil perhatian. Benda-benda ni kita kena ambil berat. Penting kita mendidik anak-anak kita dengan didikan agama ni, penting.
Wahai Tuhan kami, ini doa malaikat lagi untuk kita. Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal, yang kau telah janjikan kepada mereka. Dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang lain, orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka atau pasangan-pasangan mereka serta keturunan mereka. Masya Allah. Malaikat bukan minta untuk kita saja, minta untuk keturunan kita. Itu sebab kita bila kita minta, jangan minta untuk kita, minta untuk keturunan kita sama. Kita minta, ya Allah jadikan aku orang soleh, jangan aku saja, anak-anak aku, cucu-cucuku, keturunanku orang soleh. Kita tengok doa Nabi Ibrahim macam mana. Nabi Ibrahim selalu dalam doa dia akan sebut wa min dzurriyyati. Minta juga untuk zuriat dia. Sedangkan kita tahu zuriat para Nabi dan Rasul alaihi wasallam ni adalah orang yang baik, keturunan yang baik. Tapi Nabi Ibrahim bila berdoa, dia akan sebut zuriat dia. Maka sebab itulah bila kita berdoa, jangan kita minta untuk kita saja, minta juga untuk anak cucu kita. Minta juga untuk zuriat-zuriat kita. Kalau malaikat pun tolong minta, malaikat tolong minta untuk kita orang beriman, untuk anak kita, pasangan kita, anak cucu, keturunan kita. Masya Allah. Jadi jangan kita kedekut dalam doa kita. Jangan kita kedekut dalam doa kita. Minta juga untuk jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Jangan kita minta untuk diri kita sahaja, minta juga untuk jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita. Minta juga untuk mereka agar Allah SWT kurniakan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa, lagi amat bijaksana. Dan peliharakan mereka daripada balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang kau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang bukan itulah kemenangan yang besar penghargaannya. Jadi malaikat doa juga kesalahan, kesilapan yang kita buat, minta Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala ampuni dengan rahmat dan belas kasihan Allah. Dan sebab itulah kita selalu sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah maha pengasih, maha penyayang. Dan kita bayang tengok, kalau kita tengok kepada dosa kita, tak layak kita nak nikmati nikmat Allah di atas muka bumi ni. Kalau kita nak tengok kepada dosa dan kesalahan kita, kalau kita nak tengok kepada ibadah yang kita buat, seolah-olah macam kita ni tak layak untuk menikmati nikmat Allah. Tapi Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan segala-galanya untuk kita. Bahkan dalam masa yang sama, Allah berjanji, Allah berjanji nak bagi pengampunan secara percuma kepada sesiapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, hebat. Sebab itulah dalam ayat lain disebut, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain yang mafhumnya, Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja-saja seronok-seronok nak azab hamba yang beriman ni. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala azab hamba yang beriman tadi, ialah kerana keadilan Allah. Kerana keadilan Allah. Bukan kerana Allah Ta'ala seronok nak azab hamba dia. Berbeza dengan sebahagian manusia. Kadang-kadang ada di kalangan manusia ni, kadang-kadang seronok menyusahkan orang. Kadang-kadang ada di kalangan manusia ni seronok bila buat zalim kepada orang. Macam Fir'aun, dia bunuh anak-anak Bani Israel. Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum.
didatangkan dengan lafaz yuqatilun. Kata ulama, yuqatilun ni ialah memang mereka tu rasa seronok bila bunuh anak-anak Bani Israel. Ada perasaan seronok. Ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh sebagian manusia di atas muka bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala azab manusia ni bukan kerana Allah Taala seronok, tapi adalah keadilan Allah, dan Allah nak bagi peringatan kepada kita. Allah turunkan ujian, Allah Taala turunkan cabaran, bala kepada orang mukmin adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang, kasih kepada kita. Allah nak ingatkan kita supaya kita tak melampaui batas. Kerana manusia ni kalau lama tak diberi amaran, dia akan melampaui batas. Maka sebab itulah Allah bagi amaran kepada kita supaya kita beringat. Jangan sampai kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tengok banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW mengatakan tentang luasnya rahmat dan pengampunan Allah jika nak bandingkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan dengan ini, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihu as-sadif yusbihu ibadu fihi illa malakani yad'uani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan talafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Rawahu Muslim atau kama qala alaihi wasallam. Pada setiap pagi, para hamba itu ada dua malaikat berdoa. Setiap hari, setiap kita ni ada dua malaikat yang berdoa untuk kita. Hari malaikat lain pula. Tadi malaikat yang berdoa pengampunan untuk kita, malaikat yang berdoa untuk syurga untuk kita, untuk keturunan kita, anak cucu kita. Ini ada malaikat lain pula yang berdoa pula yang lain. Sebab malaikat Allah ni tidak terhingga banyaknya, kita nak kira tak boleh. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi SAW sebut malaikat masuk ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, Baitul Ma'mur. Malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari 70,000 tak keluar-keluar. Saya tak bayang. Masuk macam kita Baitul Ma'mur ni, kalau di dunia ni Mekah lah, Baitul Haram, Masjidil Haram. Masuk setiap hari 70,000 tak keluar-keluar. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang bertasbih, ada yang qiyam dan sebagainya. Saya tak bayang. Dah berapa lama dah Allah Ta'ala cipta para malaikat? Berapa ramai malaikat yang masuk? Itu yang masuk ke Baitul Ma'mur, yang ditugaskan dengan tugas-tugas yang lain lagi. Jadi untuk kita ni ditambah lagi dua malaikat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah lagi, selain ada kiraman katibin, yang kita tahu kiraman katibin kan, yang tulis buat catatan amalan kita. Di sana ada malaikat yang lain lagi. Dan di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, berdoa untuk kita. Jadi malaikat itu kata apa? Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berikanlah kerosakan, kerugian, kebinasaan kepada mereka yang enggan membelanjakan harta untuk sedekah, enggan membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Dan malaikat yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti kepada mereka yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis ni perintah kita, suruh kita supaya kita kongsi sebahagian apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan orang lain.
Di mana bila kita bersedekah, bila kita infak, bila kita derma, malaikat doa untuk kita. Bukan sekadar manusia berdoa untuk kita, malaikat berdoa untuk kita. Minta orang yang infak, yang derma, yang sedekah, minta Allah bagi ganti yang lebih baik. Jadi bila sebut ganti ni, kita kena faham, orang beriman kena faham. Tak disebut di sini bagi duit ganti duit. Kadang-kadang Allah SWT ganti benda yang lain. Allah ganti dengan kesihatan tubuh badan kita. Allah ganti dengan kejayaan anak-anak kita. Anak-anak kita sihat walafiat. Allah ganti dengan kenderaan kita tak buat perangai. Kalau tidak tiap bulan kena sedekah duit kat dia. Jadi malaikat berdoa supaya Allah Ta'ala ganti ni ialah ganti benda yang Allah nak untuk kita. Bukan benda yang kita nak. Kita ni manusia ni kalau boleh bagi RM1 nak Allah ganti RM10. Kita manusia. Ini manusia. Tapi hakikat yang sebenarnya bila Allah Ta'ala sebut kata nak ganti, Nabi SAW sebut kata Allah akan ganti, adalah benda yang Allah nak ganti untuk kita. Bukan benda yang kita nak. Cuma kadang-kadang apa yang kita nak itulah yang dikenaki oleh Allah SWT, maka kita akan dapat benda yang kita nak. Tapi kadang-kadang apa yang kita nak adalah merupakan benda yang bukan Allah nak. Sebab itulah disebut wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Mana benda yang kita akan dapat ialah benda yang Allah nak. Bukan benda yang kita nak. Cuma kadang-kadang apa yang kita nak tu adalah benda yang Allah nak. Maka kita akan dapat. Inilah keyakinan yang perlu ada dalam diri kita. Kalau sekiranya keyakinan yang ada dalam diri kita, insya-Allah jiwa kita akan jadi tenang. Insya-Allah jiwa kita akan jadi lapang. Jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan lapang. Pasal apa? Pasal kita yakin dan percaya dengan apa yang Allah nak. Tapi kalau kita tak berpegang dengan benda ni, maka jiwa kita akan rasa sempit. Kita akan bertanya-tanya, ish pasal apa, ish pasal apa. Allah Ta'ala ni tak dengar karyawanku, tak dengar ke permintaanku. Mana Allah Ta'ala ni, kata Allah Ta'ala wujud, kata dah mulalah iblis dah mulalah kacau kita. Iblis mulalah main akal fikiran kita. Maka sebab itulah kita sebagai orang beriman, kita sebagai seorang Muslim, kita yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita kena letak, kena berpegang bahawa benda yang Allah nak itulah benda yang akan berlaku. Wahi hotahi ju manzur khuda hotahi. Benda yang akan berlaku ialah benda yang Allah nak, bukan benda yang kita nak. Ibnu Athaillah As-Sakandari dia kata apa? Fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Allah bagi benda yang Allah Ta'ala nak di masa dan ketika Allah nak. Bukan Allah Ta'ala bagi masa kita nak. Sebab itulah bila Nabi SAW sedang bersandar di Kaabah, dalam sirah Nabi SAW, bila Nabi sedang bersandar di Kaabah, datang Khabbab bin Arf. Khabbab bin Arf ni belakangnya, kata sahabat lain, adalah belakang yang paling buruk sekali lah belakangnya. Sebab dia pernah disalai oleh kafir Quraisy. Khabbab bin Arf pernah disalai oleh kafir Quraisy kerana dia masuk Islam. Sehingga bara tu terpadam dengan sebab titisan lemak yang mengalir di belakang dia.
Makna ujian yang berat, dahsyat yang dihadapi oleh para sahabat. Maka datang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, doalah supaya kita ni diberi kemenangan. Doalah supaya Allah Ta'ala bantu dan tolong kita, ya Rasulullah. Tak larat tadi. Memang secara adatnya memang layak Khabbab datang minta kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab belakang itu dah jadi berat. Rasulullah kata apa? Mula Rasulullah dalam keadaan menyandang. Rasulullah bangun duduk. Rasulullah kata apa? Innakum qaumun musta'jilun. Rasulullah kata hampa ni gopoh-gapoh. Saya terbayang ni. Dalam keadaan yang macam tu pun Nabi kata kamu ni gopoh-gapoh. Kalau kita lah duduk di tempat tu, mungkin kita akan tanya, ya Rasulullah, bila lagi? Dah tak larat dah ni. Mungkin kita kalau duduk di zaman tu lah mungkin, wallahualam, ya Rasulullah, tak larat dah ya Rasulullah. Letih dah ya Rasulullah. Mungkin kita akan sebut macam tu kepada Rasulullah. Kita bayangkan kadang-kadang bila kita baca sirah Nabi, Masya Allah, rasa macam kita ni kerdil, kecil kita ni. Bukan ada apa-apa ujian pun kita di dalam Islam ni. Yang kita berada sekarang ni. Maka sebab itulah saya ajak diri saya, ajak abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat dirahmati Allah. Mari kita sama-sama tanam dalam hati anak-anak kita, cucu-cucu kita, perasaan bangga, seronok, rasa bertuah jadi sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para nabi, siddiqin dan syuhada serta salihin di akhir akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah panjang umur kita akan ambil lagi tugas-tugas para malaikat yang lain. Banyak tugas-tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته